رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya kasih Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita dapat bersama lagi dalam kuliah sirah kita yang tertangguh kerana pandemik Covid kan. Nampak tak? Tutup terus tuan-tuan. Kita kira macam nampak lah. Saya tengok ni, saya tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan nampak apa yang ada di depan sana, insya-Allah. Jadi tajuk kita pada malam ni tuan-tuan ialah perkara-perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW setibanya baginda dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di Madinah Al-Munawwarah. Kita dah pun cerita tentang perkara pertama yang dibuat oleh Nabi, iaitu membina masjid, pembinaan Masjid Quba. Kemudian Nabi SAW membina Masjid An-Nabawi yang ada pada hari ini, yang kita pergi Madinah kita jumpa. Itu perkara pertama Nabi SAW buat bila sampai di Madinah Al-Munawwarah. Yang kedua, hari ini malam ni kita nak cerita perkara kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW setibanya baginda di Madinah Al-Munawwarah, iaitu Nabi SAW mempersaudarakan antara golongan Muhajirin dan juga Al-Ansar. Muhajirin ialah para sahabat yang kebanyakannya daripada kabilah Quraisy dan juga kabilah-kabilah kecil yang lain yang telah memeluk Islam di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian mereka hijrah meninggalkan bumi Makkah pergi ke Madinah Al-Munawwarah bersama-sama dengan Nabi SAW. Ansar ialah penduduk Madinah, iaitu dua kabilah yang paling utama, iaitu Aus. Dengan pulut sangat, kadang-kadang setengah-setengah disebut Aus kan, semangat. Aus dan juga Khazraj. Yang paling besar kabilah Khazraj, Aus kecil sikit. Sebab tu kalau kita tengok dalam perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua, yang paling ramainya ialah kabilah Khazraj lah. Sebab mereka yang paling besar, paling ramai di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Nabi SAW sedang, tuan-tuan, bila baginda tiba di Madinah Al-Munawwarah, perkara ni perlu diselesaikan. Iaitu kita ni tuan-tuan, bila berbeza tempat tinggal, lahjah berbahasa kita tidak sama, warna kulit tak sama. Orang-orang Ansar ni, Aus, Khazraj ni, mereka kabilah mereka ni mai daripada Yaman tu. Asal mereka daripada Yaman, pindah daripada negara Yaman mai cari tempat baru setelah berlakunya kemusnahan kepada empangan Maghrib di sana. Jadi bila mereka mai daripada sana, kebanyakan orang-orang belah sana tu dia taklah putih sangat, gelap-gelap sikit. Hatta kalau kita pilar ni, kalau ada mengaku daripada Aus Khazraj ni, selalunya kulit mereka gelap-gelap sikit. Mereka tak macam dengan orang-orang Quraisy. Orang Quraisy, orang yang segak-segak. Ramai daripada Mekah ni orang segak-segak. Keturunan Nabi, daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam, keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi mereka segak-segak, tuan-tuan, orang sana. Jadi bila bertembung dua budaya berbeza, warna kulit berbeza, lahjah bahasa tak berapa nak sama sangat, jadi dia susah nak masuk. Tambah pula baru sahaja mengenali ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi oleh kerana itu Nabi SAW melaksanakan proses ni, satu program besar yang direncanakan oleh Nabi SAW dengan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengikat hubungan antara dua kelompok besar ni, iaitu Muhajirin dan juga Al-Ansar ni, melampaui apa yang biasa yang dikenal dalam masyarakat Arab. Masyarakat Arab ni dibina atas nizam kabilah. Kabilah
dia kira kabilah dia, apapun kabilah dia, butun dia, hak tu yang paling kuat dalam masyarakat orang Arab, tuan-tuan. Dia akan pertahankan bangsa dia. Jadi bila Nabi SAW sampai, Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Zadul Ma'ad, thumma akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah selesai membina Masjid Nabawi, langkah seterusnya yang dilakukan oleh Nabi ialah Nabi mempersaudarakan antara Aus dan antara Muhajirin dan juga Al-Ansar. Di mana Nabi SAW buat program ni, tuan-tuan? Ada tempat dia. Fi dari Anas ibn Malik, di rumah Anas bin Malik. Anas ni siapa? Khadam Nabi SAW. Rumah mak dia lah, Ummu Sulaim. Situ tempat berlakunya peristiwa bersejarah ni. Dan peristiwa ni bukan berlaku sekali, dia berlaku berkali-kali. Kalau ada keperluan, kan orang baru hijrah, baru sampai sebahagiannya. Nah, jadi bila ada keperluan, Nabi akan buat lagi. Tapi yang mula-mula sekali dilakukan oleh Nabi SAW, tempat berlakunya peristiwa bersejarah ni ialah di rumah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Wa kanu 90 rajulan. Jumlah peserta program pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ni ialah 90 orang. Ibn Qayyim sebut terus jumlah tu ialah sebanyak 90 orang. Nisfuhum minal muhajirin wa nisfuhum minal ansar. Separuh daripadanya sebahagian orang ansar, sebahagian orang muhajirin. Perlu dua ni lah. Ada juga riwayat yang sebut muhajirin dengan muhajirin, tapi yang tu tak ada keperluan seperti perlunya Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan juga al-ansar ni, tuan-tuan. Jadi program yang kita panggil sebagai program mempersaudarakan, mengeratkan lagi hubungan antara dua kumpulan besar umat Islam ni, tuan-tuan, dibina ni, tuan-tuan, diikat oleh Nabi SAW ni atas dasar sayang menyayangi antara satu sama lain. Dasarnya ialah al-hub, mesti ada rasa sayang. Iman dah ada dah dua-dua masuk Islam dah. Orang muhajirin lama dah memeluk agama Islam. Orang al-ansar walaupun masih baru, tapi keyakinan mereka sangat kuat kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi lebih daripada tu, yang paling perlu hubungan sesama kita ni, kalau kita sekalipun, ialah hubungan rasa hang sayang ke aku pun rasa sayang kepada hang. Masing-masing saling kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Daripada rasa sayang dan kasih ni, barulah dia akan timbul rasa nak melebihkan saudaranya yang lain. Bila kita sayang, kita akan utamakan orang lain, orang yang kita sayang, orang yang kita kasih tersebut. Kemudian baru akan lahir semangat bantu-membantu, tolong-menolong antara dua kumpulan umat Islam yang besar ni, walaupun mereka ni berbeza budaya dan sebagainya, tuan-tuan. Kemudian satu lagi, tuan-tuan, yang menjadikan program persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi SAW tak akan ada dah lepas ni sampai bila-bila pun, iaitu, tuan-tuan, Nabi ikat perjanjian antara mereka ni, tuan-tuan, persaudaraan antara mereka ni sampai ke peringkat kalaulah salah seorang daripada mereka meninggal dunia, maka harta orang yang meninggal dunia itu akan diwarisi juga oleh saudaranya yang masih ada lagi tadi ni, walaupun dia bukan daripada anak pinak, bukan anak beranak kawan yang meninggal dunia tersebut. Dia punya ikatan tu sampai ke peringkat itu pada masa ni, tuan-tuan. Yatawarathuna ba'dal maut. Mereka akan mewarisi harta. Kalau muhajirin mati, dia ada harta sikit, harta dia tu akan juga diperolehi oleh orang al-ansar. Kalau orang al-ansar yang meninggal dunia, harta dia tu yang dia tinggal tu juga akan diwarisi oleh saudara dia yang daripada al-muhajirin. Dan semua bersetuju dengan apa yang diikat oleh Nabi SAW. Cuma hukum ni dia tak berterusan. Sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala
menurunkan ayat-ayat berkenaan dengan pewarisan harta. Kita ngaji bab faraid tu. Lepas daripada tu hukum tersebut mansukh, tetapi hubungan persaudaraan antara Muhajirin dan Al-Ansar ini tetap kekal sampailah berakhir kewafatan mereka, sama ada Muhajirin ataupun Al-Ansar. Sebab tu saya kata tak akan berlaku dah di mana-mana. Kita tak boleh buat macam tu. Kita lah nak sayang sangat kawan kita sampai kita kata hang waris harta aku, tak boleh dah. Hukum tu tak boleh kita pakai dah pada hari ni. Kalau nak bagi juga boleh tak? Boleh. Hibah lah siap-siap. Ataupun kita boleh wasiat, sepertiga daripada harta kita kita nak bagi kat siapa-siapa tu boleh. Okey tuan-tuan. Di antara contoh-contoh yang disebutkan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis tentang program besar yang dilakukan oleh Nabi SAW ni ialah kisah Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdul Rahman bin Auf. Ini antara orang awal masuk Islam. Abdul Rahman bin Auf ni masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hari dia masuk Islam tu, hari itu juga dia mengislamkan Abdul Rahman bin Auf. Okay. Dan Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Okay. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang ini tuan-tuan kalau dalam ceramah hijrah, ceramah ma'al hijrah, kita akan dengarlah kisah ni, iaitu Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala riwayatkan kisah ni. Bila Nabi SAW mempersaudarakan antara Abdul Rahman dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi' ni orang kaya di Madinah Al-Munawwarah. Dia kata ke Abdul Rahman, kepada orang yang telah dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan dia ni, dia kata, inni aktsarul ansari malan. Aku ni wahai Abdul Rahman, aku orang paling kaya lah kalau di Madinah ni, antara orang-orang kaya di Madinah. Dia abang kat Abdul Rahman bin Auf. Fa uqassimu mali nisfain. Dia kata aku nak bahagi dua harta aku. Katalah dia ada tanah 50 relung tuan-tuan. 50 relung tanah ni bukan kecil. Relung kalau duduk Sungai Petani saya tak tahu lah berapa ratus ribu kan. Ni di Madinah Al-Munawwarah. Aku nak bahagi dua harta aku, tanah aku yang ada di Madinah ni. Wali imra'atan. Kemudian dia kata aku ada dua orang isteri. Bang kat Abdul Rahman bin Auf. Fanzur a'jabahuma ilaik. Hampir tengok hak mana hang paling berkenan sekali. Hak muda ke hak tua? Tuan-tuan ambil hak muda ke hak tua tuan-tuan? Kita saya ambil hak muda kan. Dia kata aku ada dua orang isteri. Hampir tengok yang mana yang hang berkenan. Yang tua ke yang muda ke tak kisah. Lepas tu sebut nama dia, aku bagi tahu aku supaya dia yang berkenan tu, utalliquha, aku akan ceraikan isteri aku tersebut. Fa idzan qadat iddatuha fatazawwajha. Habis iddah dia nanti kamu menikah dengan dia. Ni tuan-tuan cerita ni kita bayang ni macam betul ke berlaku dalam sejarah ni. Tak, benar-benar ni benar-benar berlaku dalam sejarah, kerana ikatan yang diikat oleh Nabi SAW ni tuan-tuan melampaui segala-galanya. Kasih sayang mereka kepada Nabi, kasih sayang mereka kepada Islam, sehingga kita baca dalam kitab-kitab sejarah ni tuan-tuan, kita baca dalam kitab hadis, kita akan jumpa kisah yang kita tak akan jumpa di mana-mana tamadun dalam dunia ni tuan-tuan. Abdul Rahman bin Auf, satu orang sahabat Nabi yang telah dididik oleh Nabi SAW lebih kurang 13 tahun ni tuan-tuan. Orang yang ada adab, orang yang ada etika dalam hidup dia. Dia bukan nak ambil kesempatan terhadap apa yang ada. Dia kata apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dia kata lah ni lagu ni, dia kata aku doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati, menambahkan keberkatannya kepada harta yang kamu miliki dan juga kepada kaum keluarga kamu, isteri-isteri kamu. Wa aina suqukum, la, tak payahlah dia tolak dengan cara yang penuh hormat. Dia tak mau ambil tanah pun, dia tak mau ambil isteri yang ditawarkan pun dia tolak. Dia kata la, tolong tunjuk kat aku di mana letaknya pasar kamu, market tempat orang berniaga di mana. Sebab dia ni satu orang peniaga, dia hidup atas perniagaan ni lama dah. Jadi tunjuk kat aku pasar. Dia berniaga. Start daripada tu tuan-tuan, dia mula mengumpulkan kekayaan dia. Akhirnya dia menikah dengan seorang Madinah. Kemudian akhirnya Abdul Rahman bin Auf ni terkenal dalam sirah sebagai salah seorang sahabat, antara sahabat-sahabat yang paling kaya
di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian tuan-tuan, ni cerita ni banyak kali kita dengar. Adakah hanya Abdul Rahman bin Auf seorang yang berlaku macam ni kat dia? Dia seorang saja kah? Sa'ad bin Ar-Rabi' ni dia mati dalam perang Uhud. Mati dalam perang Uhud, syahid dalam perang Uhud. Dia seorang saja kah berlaku peristiwa seumpama ni tuan-tuan? Sa'ad bin Ar-Rabi' seorang saja kah yang baik sampai terang ni? Tak tuan-tuan. Sebenarnya ada lagi hadis lain, hadis Imam Bukhari rahimahullahu taala juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qalatil ansar lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, bukan sahaja Sa'ad bin Ar-Rabi', bahkan orang Ansar lain pun lagu dengan Sa'ad bin Ar-Rabi' lah juga. Semua mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa kata kat Nabi, iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhil. Ni wahai Rasulullah, kebun kurma kami tu pakat bagi dua lah, bagi kepada saudara kami Al-Ansar sebahagian. Nabi SAW sendiri kata, la, jangan, dah aku tak minta sampai tara tu, supaya sampai semua harta kamu kena bagi kat mereka. Dah, separuh pun tak sah. Akhirnya mereka bincang-bincang sama-sama, daripada Nabi tak mau tuan-tuan. Nabi menolak tawaran yang diberikan oleh orang-orang Al-Ansar. Mereka sendiri timbul cadangan, lah ni lagu ni. Mereka kata, fatakfunal mu'nata wa nusyrikukum fith thamrah. Lah ni lagu ni, kita pakat-pakat tolong buat, pakat jaga pokok-pokok kurma kami yang ada ni, mai tolong siram pokok musim kemarau, mai tolong kait buah, mai uruskan kebun. Kemudian nanti bila nak bahagi, bila dah berbuah nanti musim kita menuai nanti, kita pakat ambil seorang separuh, ambil sekadar keperluan yang kamu perlukan. Ini dibuat oleh Nabi SAW, dilakukan oleh orang-orang Al-Ansar, nak menunjukkan kepada kita bagaimana ikatan yang diikat oleh Nabi SAW ni tuan-tuan sangat kuat, sehingga berlaku seperti yang kita baca tadi ni tuan-tuan. Kemudian Nabi SAW tuan-tuan, daripada semasa ke semasa Nabi memang tanam semangat persaudaraan antara sesama umat Islam ni kan. Seawal Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, ada seorang sahabat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni dia Yahudi asalnya, daripada Yahudi Bani Qainuqa'. Dia masuk Islam. Dia bila dia dengar Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah, dia terus pergi tengok Nabi. Dia nak tengok betul ke orang yang datang ni ialah Muhammad bin Abdullah yang diberitakan dalam kitab-kitab dia. Dia balik, dia habaq kepada masyarakat dia kata, aku bila aku tengok Muhammad ni, dia kata, laisa wajhu kadzab. Wajah Nabi Muhammad, dia kata, aku tengok apa aku tahu dah, ni bukan pemuhung punya orang, bukan auta punya orang hak mai ni, Nabi Muhammad SAW. Dan perkataan pertama yang aku dengar keluar daripada mulut dia ialah Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini hadis masyhur, cerita tentang bagaimana Abdullah bin Salam masuk Islam. Dia kata, kalimah pertama aku dengar daripada mulut Nabi SAW bila aku pergi jumpa dia ialah, Nabi terus bila jumpa orang Ansar, jumpa orang-orang Muhajirin, Nabi kata, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Jumpa siapa pun bagi salam. Sebab salam ni ialah syiar orang Islam. Jumpa kita doakan dia, assalamualaikum, semoga Allah berikan kesejahteraan, kedamaian kepada kamu. Jumpa orang Islam ya, bagi salam. Itu cara Nabi SAW nak mengikat hubungan persaudaraan antara umat Islam. Jumpa, doakan kebaikan kepada dia, assalamualaikum. Kita doa hak baik kat kawan kita. Jadi kalau faham kita, masalahnya kita tak berapa nak menghayati makna dia. Kita macam kita salawat kat Nabi tuan-tuan, salawat. Tapi tanya salawat tu makna apa, kita tak boleh nak abang. Allahumma salli ala Muhammad. Kita salawat hari Jumaat, salawat hari tak Jumaat pun kita salawat. Kena terjemah. Bila saya tengok mereka terjemah pula kan dalam buku-buku ni, dia terjemah salawat ni lagu ni tuan-tuan, ya Allah salawatkanlah kepada Nabi kami. Tak faham ni, faham kan? Salawatkanlah bukan bahasa Melayu. Tu yang jadi kuih lama, kuih duk tak faham. Kena terjemah. Allahumma salli ala Muhammad, makna dia ya Allah
Allahumma tu makna dia ya Allah, curahkanlah rahmat, berikanlah kebaikan. Itu makna Allahumma salli, berikanlah segala kebaikan, berikanlah rahmat ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan senang lagu tu tuan-tuan. Assalamualaikum lagu tu lah kita kena faham. Mana bila kita jumpa assalamualaikum, kita sedang mendoakan kepada orang tu supaya Allah bagi kedamaian, bagi kesejahteraan, bagi kebaikan kepada dia. Jadi Nabi ajak mula-mula sampai ke Madinah, afsyus salam, sebarkanlah salam, jumpa bagi salam, doakan sahabat kita. Itu bukan cara nak bagi eratkan hubungan ke tuan-tuan. Lagi wa at'imut ta'am, jamu orang makan. Jumpa orang susah, kan sahabat-sahabat mai Muhajirin ni mai selai sepinggang. Nabi galakkan, jumpa orang bagi makan, jamu dia makan. Sampailah kita guna benda ni tuan-tuan. Kita jumpa siapa adik-beradik kita jamu. Anak-anak menakan pun kalau dia mai tuan-tuan, kita beli tu jamu ni. Dia suka balik rumah pak menakan tu. Dia pergi mana pun dia akan teringat nak balik situ. Pasal apa? Pak menakan pemurah. Kalau pak menakan kedekut tuan-tuan, nak menakan tak teringin nak balik. Dia akan makin renggang. Sebab dengan jamuan kita buat, dia akan mengeratkan hubungan silaturrahim. Wasilul arham, hubungkanlah silaturrahim. Wasallu bil laili, dan sembahyanglah kamu pada waktu malam. Awal-awal sampai suruh qiyamul lail dah. Wan nasu niyam, pada ketika orang tu tengah tidur. Tadkhulul jannata bisalam, nescaya kamu akan masuk ke dalam syurga dengan aman dan sentosa. Ni 4 ni Nabi sebut. Saya nak baca beberapa hadis dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum tuan-tuan. Pengarang kitab ni dia senaraikan hadis-hadis berkenaan dengan mempersaudarakan. Macam mana Nabi ikat hati-hati umat Islam di Madinah Al-Munawwarah ni. Hadis-hadis tentang suruh buat baik sesama Islam ni, kebanyakannya Nabi sabdakan di peringkat awal Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyul islami khair, dalam Islam ni ajaran mana yang baik, yang paling baik sekali? Nabi kata, tut'imut ta'am, jamu orang makan. Jumpa orang, belanja orang makan. Orang sayang kat orang-orang macam ni. Wa tuqri'us salam, bagi salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif, sama ada kamu kenal ataupun tak kenal lagi, bagi salam lah. Nabi ajak, Nabi didik para sahabat supaya doakan, jumpa, saling doa, mendoakan antara satu dengan yang lain tuan-tuan. Lagi hadis-hadis lain lagi tuan-tuan. Nabi SAW sebut, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar-benarnya orang Islam ialah orang Islam yang orang lain selamat, sejahtera daripada disakiti oleh lidah dan tangannya. Kita tak menyakitkan hati orang lain, bahkan kita buat baik kepada dia. Jumpa dia rasa tenang hati, rasa lega jumpa dia. Ni jumpa kalau nak mengelak saja lagi mulut tu kasar sangat. Tambah orang Kedah pula tuan-tuan kan, jumpa kalimah keluar tu Allah, orang dengar anggap kelai. Orang kita tu lah cara buat baik tu. Orang kot luar cukup susah hati dengan orang Kedah tuan-tuan, kasar. Lagi Nabi SAW sebut lagi dalam hadis yang masyhur, tak payah saya sebutlah sanad-sanad dia tuan-tuan, dalam persoalan hadis ni masyhur sangat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang kamu, yakni tidak beriman dengan sempurna, tak sempurna iman satu orang tu. Sampai bila baru iman dia sempurna? Hatta yuhibba li akhihi, sehinggalah dia suka sesuatu itu berlaku kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa yang berlaku kepada dirinya. Itu terjemahan yang betul untuk hadis yang kita bacakan tadi tuan-tuan. Kita suka sesuatu benda, satu benda tu berlaku kepada kita, kita kena suka benda tu bila berlaku kepada saudara seagama dengan kita. Kita kena seronok. Dia kaya, kalau kita kaya seronok tuan, seronok. Jadi bila dia kaya, bukan kita duduk dengki dah, PC hair pula tu lagi. Ni pening kepala habis. Nega cucuk pisang pun kena sihir. Nega buka kedai runcit pun kena sihir. Buka kedai minyak pun kena sihir. Dia kata sampai tak nampak kedai tu. Punya hebatnya orang buat. Ini bukan akhlak satu orang Islam.
Kita kena buang daripada diri kita. Kita kena suka sesuatu yang kita suka berlaku kepada diri kita. Bila dia berlaku ke orang lain, kita tahu, oh, kita suka benda tu. Kita kena seronok bila kebaikan itu dapat kepada saudara kita. Jadi Nabi SAW didik benda ni dalam hati para sahabat, tuan-tuan. Lagi Nabi SAW sebut lagi, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang Islam ni kepada saudara se-Islam yang lain, seagama, seiman dengan dia ni, umpama seperti satu benaan. Yashuddu ba'duhu ba'da, yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Saya nak ambil sedikit kesempatan lah, tuan-tuan. Baru ni berlaku ribut di daerah Yan, iaitu di Sungai Kering. Tuan-tuan pergi tengok ya, tuan-tuan. Yang pergi tengok adalah yang lain tu, oh ribut. Kita tak teringin nak pergi tengok pun. Pergi tengok, tuan-tuan. Bila kita tengok ni, dia menginsafkan kita. Kita akan tengok tu dia sampai tahap tu. Tuan-tuan bayang 18 buah rumah, 24 hari bulan, 25 4 buah rumah pula. Sehari sebelum tu lagi ada lagi. Letih jugalah. Kami pihak Yayasan Amal pun turun jugalah. Jadi tuan-tuan, saya haraplah lepas ni, dan saya menyeru masjid-masjid di seluruh negara kita, khususnya yang duduk di negeri Kedah Darul Aman ni, bila berlaku bencana alam seperti ni, kebakaran ke barangkali kan, bila berlaku apa-apa musibah lah yang agak besar, sampai 10 buah rumah, sampai 15 buah rumah, kita jangan tunggu ada arahan dulu baru kita nak buat sesuatu. Sepatutnya kita dengar, walaupun ya no, dah kita di sini pun dah terus gerakkan masjid kita, kumpul sumbangan orang ramai untuk membantu tempat-tempat yang ditimpa bencana tersebut. Ni hari depa, barangkali esok hari kita pula, mungkin orang qaryah kita yang akan kena lagu tu. Jadi kalaulah kita, tuan-tuan, dengar musibah, cepat-cepat buat keputusan. Jawatankuasa masjid kena proaktif, buat keputusan, kutip sumbangan tu. Banyak mana dapat, jangan kira. Janganlah hari Jumaat tu kita baru nak umum, mereka tak ada bawa duit. Selalunya lupa bawa duit kan, tuan-tuan. Jadi kita bagilah peluang 4 hari ke 5 hari ke, kita akan buat kutipan ni untuk dana tu saja. Jadi bila terkumpul, tuan-tuan, saya lah contohnya baru-baru ni bila berlaku kebakaran di kampung Pegawai di Al-Ustaz, 10 buah rumah, 6 buah rumah orang Islam, 4 lagi tu non-Muslim, 2 India, 2 Cina, bukan Islam. Tuan-tuan cuba bayangkan bila masjid kita lah, Masjid Al-Imam Nawawi pi sampaikan bantuan, katalah kita dapat 3,000, kita pun bagi 300. Hak bagi tu siapa? Ni Tok Imam kita, pi sekali dengan Tok Bilai, jawatankuasa masjid, 2-3 orang, depa ada kemah depa dah. Tuan-tuan bayangkan, Tok Imam pakai jubah tu, jubah hak mic hak hitam tu, tuan-tuan bayangkan kita bagi seorang. Orang tengok dah. Habis Masjid Imam Nawawi pula, satu lagi Masjid Muttaqin Taman Ria pula, Tok Imam dia pergi bagi pula sampul seorang 300 dengan beg lagi bagi. Habis masjid tu pula, satu lagi Masjid Akak Peluru pula bagi. Lepas tu pula satu lagi esok pula mai pula Masjid Aman pula bagi. Tuan-tuan bayang kalau ada 40 buah masjid buat lagu tu, tuan-tuan, agak-agak cayak dah hati orang bukan Islam tengok Islam, tuan-tuan. Tapi kita tak buat. Kita tunggu arahan daripada pejabat agama dan sebagainya. Jadi budaya ni, tuan-tuan, kita belajar daripada hadis-hadis Nabi SAW, tapi kita tak bertindak buat sesuatu. Jadi mulai daripada hari ni, tuan-tuan, tuan-tuan yang jadi jawatankuasa masjid, setiausaha, tu imam yang ada di sini, kan ada hubungan antara masjid-masjid yang ada. Bila ada mesyuarat masjid ni, cadangkan benda tu supaya kita sama-sama dapat meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Bila boleh berlaku benda tu macam tu, tuan-tuan, musibah tu akan bertukar menjadi rahmat, bahkan menjadi medan dakwah yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Sebab banyak mana masjid ada di Kedah, tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayang, paling kurang daerah hak dekat dengan dia tu. Kalau berlaku kat Iyan ni, Sungai Petani boleh tolong kutip, Al-Ustaz boleh kutip, berlaku di Al-Ustaz, Kubang Pasu dengan Iyan boleh kutip. Jadi bayangkan bagaimana orang yang ditimpa musibah tu akan rasa lega bila dibantu oleh saudara seagama dengan dia daripada masjid-masjid yang lain. Okey, itu cadangan saya lah kepada tuan-tuan semua, bila berlaku apa-apa, cepat-cepatlah buat sesuatu. Okey, kita teruskan, tuan-tuan. Ada 2-3 hadis lagi lah yang boleh kita baca malam ni. Nabi SAW sebut lagi, la tabaghadu, jangan kamu saling bermusuhan,
benci membenci, wala tahasadu, jangan hasad dengki sesama kamu, wala tadabaru, jangan belakang membelakangi, berkelahi bergaduh, jumpa beralih kot lain. Nabi larang semua ni tuan-tuan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu umat Islam yang bersaudara, anggap orang lain tu macam adik abang dia. Ini hadis-hadis seumpama ni tuan-tuan, semuanya Nabi terapkan sedikit demi sedikit kepada para sahabat, sehingga akhirnya memang betul para sahabat ni menjadi kal jasadil wahid, seperti tubuh badan yang satu. Bila sakit satu anggota, yang lain pun turut rasa sakit juga. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpada takat program ya. Nabi tidak juga cukup hanya sekadar Nabi SAW bagi ceramah, bagi tazkirah. Bahkan Nabi SAW nak bagi jadi sungguh-sungguh ni program muakhah, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar ni, Nabi tulis, buat perjanjian bertulis. Dan perjanjian bertulis ini direwayatkan oleh para ulama kita. Mereka menamakan program ini sebagai Dusturul Madinah, sebagai piagam perlembagaan negara Madinah, yang merupakan perlembagaan pertama yang bertulis dilakukan oleh Nabi SAW untuk menyusun, mengatur kehidupan umat Islam yang ada di Madinah Al-Munawwarah, yang terdiri daripada orang Aus, Khazraj dan juga Al-Muhajirin yang datang daripada Makkah Al-Mukarramah. Jadi tuan-tuan, ada dua kali sebenarnya perjanjian bertulis yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang pertama sekali, perjanjian bertulis tu antara Muhajirin dan Al-Ansar sahaja. Ini yang pertama. Selesai yang ni, Nabi buat sekali lagi pula, bertulis juga. Tapi kali ini antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Dua kali, tuan-tuan kena ingat yang ni. Jadi yang pertama tuan-tuan, bila Nabi SAW menulis piagam Madinah, Dustur Al-Madinah, di antara Muhajirin dan Al-Ansar dulu. Saya baca kat tuan-tuan ni daripada kitab Ar-Rahiqul Makhtum, pengarang dia dah buat, kita kata dah susun semula hadis-hadis, riwayat-riwayat yang kadang-kadang tak duduk sekali, dia campur semua sekali supaya kita dapat nampak dengan mudah apa yang Nabi SAW buat di Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama sekali, Nabi kata annahum ummatun wahidatun min dunin nas. Pertama sekali tuan-tuan, Nabi letakkan, Nabi angkat satu istilah, iaitu mereka, yakni orang-orang Al-Aus, Khazraj dan juga orang-orang Muhajirin yang datang daripada Madinah, daripada Makkah Al-Mukarramah ni, Nabi anggap mereka ni sebagai suatu umat yang satu. Dulu kan kita sebut dah bahawa orang-orang Arab ni diikat atas dasar kabilah. Kabilah dia jaga, kabilah lain dia tak kira. Jadi bila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi ubah kefahaman kabilah ni. Nizam kabilah yang sangat kuat pada orang Arab ni Nabi buat, Nabi hapuskan, tapi Nabi ikat dengan satu istilah, dia panggil ummatun wahidah, umat yang satu. Ikatannya ialah agama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat yang satu, umat kamu ni ialah umat yang satu, akulah Tuhan kepada mereka, maka sembahlah aku. Ni yang Nabi SAW buat ketika sampai di Madinah Al-Munawwarah. Maknanya Nabi leburkan segala rasa hang mai daripada negara lain, hang warna kulit hang tak sama dengan aku, hang bahasa hang tak sama dengan aku, semua Nabi buang. Yang paling penting ialah rasa kita ni bersaudara, diikat atas dasar agama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW senaraikan lagi, di antaranya lah tuan-tuan yang penting-penting ni, orang Muhajirin, Al-Muhajirun min Quraisy ala rib'atihim yata'aqaluna bainahum. Walaupun ikatan antara umat Islam ni diikat atas dasar iman secara umumnya, tapi Nabi bukan buang terus nizam kabilah ni.
Nabi kata kalaulah berlaku pembunuhan antara kita, berlaku kesalahan-kesalahan jenayah sesama umat Islam, dia ada nizam, dia panggil nizam diat. Dalam Islam ni ada diat. Diat ni daripada zaman jahiliah lagi ada dah. Diat ni tuan-tuan akan dibayar bukan oleh orang yang mencederakan orang tu saja, orang yang membunuh saudaranya saja, tapi keluarga dia sekali. Hak ni kabilah kena ambil peranan lagi. Kalaulah berlaku di kalangan keluarga Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar daripada kabilah Bani Adi, Quraisy tak? Quraisy. Sahabat lain lagi, Abu Bakar As-Siddiq daripada kabilah Quraisy juga, tapi dia daripada Bani Taim. Ada lagi sahabat lain, Uthman bin Affan, dia daripada kabilah Quraisy juga, tapi dia daripada Bani Umayyah. Jadi orang Quraisy ni bila mai ke Madinah Al-Munawwarah, depa sikit. Orang daripada Bani Adi tak berapa orang, orang daripada Bani Taim ada berapa orang yang datang sama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi oleh kerana sikit, maka Quraisy keseluruhannya tu kena bantu untuk membantu dia dalam urusan pembayaran diat tadi. Nabi kekalkan hubungan tersebut, depa ni kena sama-sama membantu urusan diat yang berlaku. Begitu juga nak membebaskan tawanan perang. Kalau berlaku peperangan, kita nak bebaskan tawanan perang kita yang ditawan oleh musuh, maka kabilah dia kena berusaha untuk membebaskan saudaranya yang kena tawan tersebut. Begitu juga orang Al-Ansar, Khazraj dengan Khazraj, Aus dengan Aus, bukan buang semua, tapi yang ni Nabi SAW kekalkan di antara mereka. Wa annal mu'minina la yutrakuna mufrahan bainahum, dan orang-orang mukmin tidak boleh dibiarkan kalau dia berhutang biar dia merana seorang-seorang, dia tak boleh. Orang Islam lain kena bantu meringankan bebanannya dalam hutang. Hutang individu ke, ataupun hutang untuk membayar diat tadi, ataupun dalam urusan-urusan yang diperlukan. Orang Islam kena anggap mereka adalah umat yang satu. Banyak ni nak baca tuan-tuan, saya baca sikit satu dua lagi lakut. Kemudian Nabi SAW sebut juga tuan-tuan, wa annakum mahma ikhtalaftum fihi min syai' fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sesama kamu ni, orang Muhajirin dengan Al-Ansar, orang Ansar sesama orang Al-Ansar, orang Muhajirin sesama orang Muhajirin bergaduh dalam apa-apa perkara, berbeza pendapat, berselisih pandangan dalam apa-apa urusan, macam mana nak selesaikan isu tersebut, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa-apa berlaku, pemutusnya, penyelesai masalah yang paling tinggi sekali ialah Allah, Al-Quranul Karim, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada ketika itu tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, saya lajak bila sikit lagi tuan-tuan, nak berhabis juga tajuk kita pada malam ni, iaitu perjanjian yang kedua. Itu perjanjian yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Muhajirin dan Al-Ansar. Kemudian yang kedua, Nabi buat perjanjian pula dengan orang Yahudi. Oleh kerana di Madinah ni ada suku-suku Yahudi, Yahudi Bani Auf, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Quraidh, Bani Quraidah, Yahudi Bani An-Nadir, dan ada lagi suku-suku hak kecil-kecil. Hak paling besar kali tiga hak saya sebutkan tadi tuan-tuan. Bani apa? Pertama Bani Nadir, Bani Qainuqa, dan juga Bani Quraidah. Ni hak paling besar. Tapi ada hak lain, ada tuan-tuan. Jadi oleh kerana mereka ni juga sebahagian daripada penduduk Madinah, bahkan mereka ni tuan-tuan terdiri daripada kalangan ahlul kitab, tutuk guru hak pernah membaca kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi wasallam dahulu, walaupun sebahagiannya telah pun diubah suai oleh mereka, tapi mereka ni orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan nabi-nabi Allah sebelum tu. Cuma mereka tak beriman dengan nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Dan orang Yahudi pada ketika itu tak tunjuk permusuhan dengan umat Islam yang ada. Maka Nabi SAW menerima keberadaan mereka dalam
masyarakat Madinah Al-Munawwarah, Nabi i'tiraf kedudukan mereka, bahkan agama kepercayaan mereka pun Nabi SAW i'tiraf. Maka Nabi SAW buat pula satu lagi usaha yang seterusnya, iaitu menandatangani perjanjian dengan suku-suku Yahudi yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Sama tuan-tuan, Nabi SAW sebut bahawa Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah, Yahudi Bani Auf, Yahudi-Yahudi lain ni, lil Yahud dinuhum, orang Yahudi ini bebas beramal dengan agama mereka. Kebebasan beragama ni telah diiktiraf oleh Nabi seawal kedatangan Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Semua ni berlaku tuan-tuan sebelum perang Badar, yakni tahun pertama Nabi SAW sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Walil muslimina dinuhum, begitu juga orang Islam, dia bebas untuk beramal dengan agama dia. Hak kebebasan beragama awal-awal Nabi telah pertegaskan di Madinah Al-Munawwarah. Lagi Nabi SAW sebut lagi berkenaan dengan hubungan antara umat Islam dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah Al-Munawwarah, khususnya bila mereka berhadapan dengan musuh yang menyerang daripada luar. Orang Yahudi dan juga umat Islam wajib mempertahankan Madinah sekiranya Madinah diserang oleh musuh daripada luar. Bahkan orang Yahudi Nabi ikat siap-siap dah supaya mereka tidak boleh mengadakan apa-apa perjanjian, memberi perlindungan kah, memberi bantuan kepada Quraisy dan sekutu-sekutu mereka. Dan yang menariknya tuan-tuan, Nabi SAW juga meletakkan syarat bahawa apa-apa yang berlaku, perselisihan apapun yang timbul antara umat Islam dengan orang Yahudi atau sesama Yahudi, maka penyelesaiannya ialah Allah dan Rasulnya, sama seperti yang diletakkan oleh Nabi SAW ketika dalam perjanjian yang pertama dahulu. Dan yang pelik dan ajaibnya tuan-tuan, kalau kita fikir-fikir baliklah, orang Yahudi setuju, mereka tanda tangan perjanjian tersebut bersama dengan Nabi SAW. Pasal apa tuan-tuan orang Yahudi ini mudah sangat pergi terima ini tuan-tuan? Sebabnya orang-orang Yahudi ini yang menyebabkan mereka mudah untuk menerima perjanjian ini tuan-tuan, sebab pada ketika itu mereka nampak kekuasaan ini memang berada di tangan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak baca kat tuan-tuan satu ayat. Orang Yahudi ni tuan-tuan, salah satu lagi sifat mereka Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wama huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Dalam ayat ni Allah nak sebut tuan-tuan, orang Yahudi ni dan juga orang-orang musyrik adalah orang yang sangat gemarkan dunia. Dunia ni mereka tak boleh lepas. Kecintaan mereka sepenuhnya kepada dunia. Jadi di Madinah Al-Munawwarah ni tuan-tuan, orang Yahudi yang ada di sana, mereka berniaga. Sama ada dalam bentuk pertanian, buah-buah yang mereka tanam, dan juga peralatan-peralatan besi, peralatan-peralatan perang yang mereka nak jual kat siapa tuan-tuan di Madinah Al-Munawwarah. Pelanggan paling utama mereka ialah orang-orang Aus dan juga Khazraj lah. Kalau mereka tak terima perjanjian ni dengan Nabi SAW, siapa nak beli barang-barang mereka? Jadi oleh kerana nak jaga dunia mereka ni tuan-tuan, akhirnya mereka tunduk kepada perjanjian dengan Nabi SAW, walaupun mereka tak suka yang sebenarnya untuk menerima isi perjanjian yang kita sebutkan tadi. Tapi inilah yang Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada umat Islam, yang Nabi SAW akhirnya berjaya menawan seluruh Madinah ni, tak kira yang Islam dan juga yang bukan Islam. Dan satu perkara yang kita kena fikirkan dalam tajuk yang kita bincangkan ni tuan-tuan, tuan-tuan bayangkan Nabi kita ni ummi, orang yang tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis, hidup pula bukan di Kedah ni, bukan duduk di Kuala Lumpur, bukan duduk di mana-mana tempat tamadun dunia, lahir di Mekah,
Mekah ni tuan-tuan, tanah Mekah ni tak ada dunia yang mau tawan dia. Rom tak tawan, Parsi tak tawan Mekah tu, biang tu. Pasal bagi mereka tak ada apa di situ. Tak ada apa tamadun yang diharapkan di sana. Tapi tuan-tuan bayangkan macam mana Nabi SAW boleh terfikir bila nak buat sebuah negara mesti ada dustur, mesti ada perlembagaan. Bukan perlembagaan cakap mulut, tapi yang bertulis dan dipersetujui, ditandatangani oleh pihak pemerintah dengan rakyat jelata yang ada di sana. Ini semua membuktikan bahawa apa yang Nabi SAW buat ni tuan-tuan bukan main daripada idea Nabi, tapi ini adalah wahyu bimbingan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang membenarkan bahawa Nabi kita ni memang satu orang yang bukan pemimpin hebat, tapi dia adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tutup takat ni tajuk kita tuan-tuan. Saya nak sebut satu lagi lah, ni bukan berkenaan dengan sirah Nabawiyah, tapi malam esok ialah malam nisfu Sya'ban. Jadi janganlah lepaskan peluang kita pada malam esok tuan-tuan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengambil manfaat sebanyak-banyaknya daripada malam nisfu Sya'ban. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam kitab menyebutkan tentang malam-malam yang penting, malam-malam yang Allah Ta'ala makbulkan doa. Imam Syafi'i kata inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Doa ni Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memperkenankannya pada 5 malam ni tuan-tuan. Ini kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Fi lailatul Jum'ah, satu malam Jumaat. Tiap-tiap minggu kita ada peluang untuk berdoa ni. Lagi wa lailatul Adha, malam hari raya Al-Adha. Wa lailatul Fitr, malam hari raya Aidil Fitri. Wa awwali lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatin nisfi min Sya'ban, dan malam pertengahan bulan Sya'ban. Malam bila? Malam esok. Tuan-tuan. Kemudian Imam Syafi'i kata lagi tuan-tuan. Dia kata wa ana astahibbu kullama hukiyat fi hadhihi layali min ghairi an yakuna fardan. Jadi aku menggalakkanlah kita semualah untuk berdoa, untuk buat ibadat pada malam-malam yang disebutkan tadi, cuma taklah sampai menjadi fardu dalam kehidupan kita tuan-tuan. Saya sengaja sebut ni tuan-tuan kerana sebahagian daripada kita dipengaruh dengan pemikiran yang duk kata mana ada malam nisfu Sya'ban ni semua bid'ah, karut apa tuan-tuan. Para ulama tulis panjang dalam bab ni. Tuan-tuan boleh tengok kata-kata Al-Qastallani dalam bab ni panjang lebar. Dia kata ada asal, bahkan para ulama kita kebanyakannya malam nisfu Sya'ban ni mereka jaga sungguh-sungguh untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata takkanlah para ulama seramai yang dia senaraikan nama-nama dia pun takkan semua tak erti belakang aku. Hak pandainya hak kita hadut kau ni hak nu dhaif, hak ni maudhu'. Padahalnya para ulama semua berebut untuk menghidupkan malam yang namanya malam nisfu Sya'ban. Saya tutup tuan-tuan dalam bab nisfu Sya'ban ni dengan nukilan daripada sebuah kitab. Kitab ni nama dia kitab Akhbaru Makkah, cerita-cerita tentang bumi Makkah Al-Mukarramah, yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Al-Abbas bin Ishaq Al-Fakihi. Kitab dia ada dalam 5 jilid ataupun 6 jilid tuan-tuan. Jadi dalam kitab ni ulama ni pula dia hidup ketika kurun yang ketiga hijrah, mana dalam lingkungan tahun 200 ke atas. Zaman tu zaman salafus salih. Dalam kitab Akhbaru Makkah karangan Al-Fakihi ini, Imam Al-Fakihi cerita tentang amalan penduduk kota Mekah yang duduk di sekitar Masjidil Haram tu. Bila tiba malam nisfu Sya'ban mereka buat apa? Tuan-tuan dengar saya baca kat tuan-tuan. Zikru amali ahli Makkah lailatan nisfi min Sya'ban wajtihadihim fiha li fadliha. Bab yang menyebutkan tentang amalan penduduk Makkah Al-Mukarramah pada malam nisfu Sya'ban dan usaha mereka bersungguh-sungguh pada malam itu untuk beribadat kerana malam tu ada kelebihan tertentu. Wa ahlu Makkah fima madha ila al-yawm, kata Imam Al-Fakihi,
Yang dia tulis pula kitab ni tuan-tuan, dia orang Mekah yang hidup pada ketika itu, kurun ketiga hijrah. Dia kata orang Mekah ni daripada dulu-dulu lagi sampailah hari ni, sampai masa dia hidup. Idza kana lailatun nisfi min Sya'ban, bila masuk malam nisfu Sya'ban, malam esok ni, kharaja 'ammatur rijali wan nisa'i ila al-masjid. Semua orang, laki-laki ke, orang perempuan ke, semua pakat pergi masjid. Masjid ni maksudnya masjid apa tuan-tuan? Masjidil Haram lah. Fasallu, apa dia buat? Dia sembahyang, sembahyang sunat banyak-banyak malam tu. Wa tafu, dia tawaf keliling Kaabah. Wa ahyau lailatahum hatta as-sabah. Malam tu depa peridup dengan amalan-amalan sunat ni sampai bila tuan-tuan? Sampai pagi. Sampai subuh. Balik dak lagi sampai terbit matahari tuan-tuan. Bil qiraati fil Masjidil Haram, dengan membaca Al-Quranul Karim di Masjidil Haram, hatta yakhtimul Qur'ana kullah, sampai depa khatam malam tu Al-Quranul Karim. Wa yusallu, depa sembahyang lagi. Wa man shalla minhum tilkal lailata mi'ata raka'atin, ada yang sembahyang sampai 100 rakaat pada malam tersebut. Yaqra'u fi kulli raka'atin bilhamdu wa qul huwallahu ahad 10 marrat. Ada yang buat amalan dia akan baca Fatihah, lepas tu dia baca qul huwallahu 10 kali tiap-tiap rakaat. Tak boleh hafal ni, boleh hafal, dia boleh baca panjang lah. Okay. Wa akhadhu min ma'i zamzam tilkal lailata, malam tu ada pula ambil air zam-zam. Kan dulu telaga zam-zam boleh turun bawah tu. Zaman tu saya pun tak tahulah, tahun 3 hijrah atau apa kurun ketiga hijrah ni. Ada yang pergi ambil air zam-zam. Fasharibuhu, minum air zam-zam pada malam tersebut. Waqtasalu bih, ada yang jurus mandi pun ada air zam-zam. Wa khabba'uhu indahum lil marda, ada yang bawa bekas, bohlam bekas air zam-zam hak diambil pada malam nisfu Sya'ban ni, bawa balik untuk kegunaan orang sakit. Bagi guna air zam-zam tersebut yang diambil pada malam nisfu Sya'ban. Yabtaghuna bidzalikal barakata fi hadhihi al-lailah. Pasal apa dia buat lagu tu? Pasal masing-masing mengharapkan keberkatan malam nisfu Sya'ban. Wa yurwa fihi ahaditsu katsir, dan banyaklah hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kelebihan malam nisfu Sya'ban, yang para ulama kita majoritinya kata hadis-hadisnya tuan-tuan kalau tak sampai darjat sahih sekalipun, sampai ke darjat yang hasan, bukan dhaif tuan-tuan. Jadi ambillah peluang pada malam esok untuk buat amal sebanyak-banyaknya. Jadi baca Yasin 3 kali boleh tak tuan-tuan? Allah, tak patut baca Yasin saja. Patutnya malam esok kita kena buat program baca Quran sampai subuh. Tuan-tuan nak main tak tuan-tuan kalau masjid buat malam esok ni kan? Main lah, main saat Pak Aisyah balik jugalah kan. Jadi kalau orang piduk kata bid'ah baca Yasin, kita kena faham lah tuk guru kita dulu tuan-tuan, dia faham. Masyarakat kita ni hak dia boleh gagah semua baca lah. Semua orang ammatul muslimin boleh baca surah apa? Yasin lah. Kalau pergi tukar malam esok baca Baqarah, pasal Masjid Nawawi tak Nawawi pakai tak main dah. Sebab itulah buat tu. Cuma kita pergi berhenti tang tu saja, tak kena lah. Kita kena panjangkan lagi ibadat kita. Kita kena tingkatkan lagi doa kita, Quran kita, qiyamul lail kita pada malam esok. Doakan segala kebaikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua insya-Allah. Ingat malam bila tuan-tuan? Malam esok. Tiap-tiap tahun tuan-tuan ingat malam nisfu Sya'ban ni hak duk petikai sampai tak mau buat ni, biar pikat dia lah tuan-tuan. Kita ambil para ulama kita yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, dengan doa, dengan Quran dan sebagainya. Dan jangan lupa tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak kumpul dana untuk sumbang kepada yang ditimpa musibah baru ni, masih ada peluang lagi. Hari ni baru 26 hari bulan. Jadi tuan-tuan kumpullah seminggu. Kemudian saya harap jangan duk bagi kat kami yayasan amal ni. Tok imam, tok siap pegawai masjid, pi cari orang di sana, baru kita rasa feel menderma kepada orang-orang yang sangat-sangat memerlukan bantuan daripada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa 'ilman wa 'amalan salihan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.